Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan F1L akan melaksanakan tugasan 2 kerja kursus Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu kod BMMB 1084. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Wan Muhammad Fakrullah bin Wan Hanafi dan Wan Muhammad Syahir bin Wan Zaidi. Hari ini kami akan menganalisis penggunaan huruf besar, huruf kecil dan kesalahan ayat yang terdapat dalam lakaran grafik tugasan 2 BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu yang terdapat dalam kumpulan lain. Baiklah, berdasarkan grafik yang dihasilkan, terdapat beberapa kesalahan yang telah dikenal pasti. Yang pertama sekali, pemikiran tentang susur galur sejarah dalam bahasa Melayu. Kesalahan yang terdapat di sini ialah bahasa yang sepatutnya dieja menggunakan huruf kecil. B dieja dengan huruf kecil kerana bahasa bukan merujuk kepada kata nama khas, bukan gelaran dan tidak berada pada permulaan ayat. Oleh itu, huruf B dalam perkataan bahasa perlu dieja menggunakan huruf kecil. Kesalahan yang sama juga dilihat berulang kali berlaku, iaitu ejaan bahasa perlu dieja menggunakan huruf kecil. Kemudian, Datuk Dr. Asmah Haji Omar menyatakan susur galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Kesalahan di sini ialah ensiklopedia. Ensiklopedia juga perlu dieja menggunakan huruf kecil kerana huruf E tersebut bukan merujuk kepada kata nama khas dan juga bukan merujuk kepada gelaran dan tidak berada pada permulaan ayat. Oleh itu, E perlu dieja menggunakan huruf kecil. Berbeza dengan Datuk Dr. Asmah Haji Omar, Datuk Dr. Asmah Haji Omar perlu dieja menggunakan huruf besar kerana merujuk kepada kata nama khas. Datuk pula merujuk kepada gelaran dan berada pada permulaan ayat. Oleh itu, sudah lengkap memenuhi syarat yang perlu dieja menggunakan huruf besar. Perkataan Indonesia, Melanesia, Micronesia dan juga Polinesia perlu dieja menggunakan huruf besar kerana merujuk kepada kata nama khas iaitu bagi negara. Oleh itu, menjadi kesalahan sekiranya perkataan tersebut dieja menggunakan huruf kecil. Berdasarkan grafik, terdapat pengulangan kesalahan perkataan bahasa yang dieja menggunakan B besar. Sepatutnya bahasa dieja menggunakan B kecil kerana bahasa bukan merujuk kepada kata nama khas. Namun, Melayu perlu dieja menggunakan huruf besar kerana merujuk kepada kata nama khas iaitu bagi kaum dan juga bangsa. Seterusnya, dalam memperkatakan orang dewasa, beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam perhitungan konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan iaitu dalam soalan peperiksaan. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat kesalahan memperkatakan iaitu terdapat 3 imbuhan perkataan iaitu imbuhan mem, per dan kan. Dalam bahasa Melayu, 3 imbuhan ini tidak boleh digabungkan bersama. Imbuhan mem dan kan tidak boleh hadir bersama kerana akan membentuk lewah. Oleh itu, perkataan yang sesuai
yang boleh digunakan ialah memperkata atau perkatakan, iaitu sesuai dengan konteks sesuatu ayat. Seterusnya, wacana akademik. Menurut pandangan Asmah Haji Omar, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat kesalahan pada perkataan akademik. Akademik sepatutnya dieja menggunakan huruf A kecil, namun ejaan tersebut dieja menggunakan huruf besar. Akademik bukan merujuk kepada kata nama khas dan tidak berada pada permulaan ayat. Oleh itu, akademik seharusnya dieja menggunakan A kecil kerana tidak menggambarkan sesuatu yang merujuk kepada kata nama khas dan tidak berada pada permulaan ayat. Seterusnya, menggabungkan. Di situ terdapat kesalahan ejaan, iaitu menggabungkan. Sepatutnya ejaan yang betul bagi menggabungkan ialah menggabungkan, menggabungkan. meng, ga, bung, kan, menggabungkan. Kesalahan yang sama dilihat berulang kali pada perkataan memperlihatkan. Wacana temuduga dan wawancara Asmah Haji Omar 2010 memperlihatkan wacana temu duga dan wawancara sebagai genre tersendiri kerana terdapat jaringan sosial yang menimbulkan sesuatu wacana itu. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat kesalahan imbuhan iaitu memperlihatkan. Kesalahan imbuhan yang sama juga berlaku dalam perkataan memperlihatkan, iaitu dalam bahasa Melayu, ketiga-tiga imbuhan ini tidak boleh digabungkan bersama. Justru perkataan yang betul ialah perlihatkan atau memperlihatkan. Jika ketiga-tiga imbuhan memperdankan ini digabungkan, maka ia akan membentuk lewah. Seterusnya, sepanjang pembabitan orientalis di alam Melayu, pihak penjajah telah membawa satu pendekatan mencampuri urusan pentadbiran, iaitu usaha memperkecil dan menyisihkan peranan agama dalam semua aspek kehidupan. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat kesalahan pada perkataan alam. Huruf A dalam perkataan alam dieja dengan huruf besar. Sepatutnya dieja menggunakan huruf kecil kerana alam bukan merujuk kepada kata nama khas, bukan gelaran dan tidak berada pada permulaan ayat. Berbeza dengan perkataan Melayu yang dieja menggunakan huruf besar kerana Melayu merujuk kepada kata nama khas iaitu bangsa atau kaum. Pada 20 Januari 1874, Gubernur berjaya memujuk Bendahari, Temenggung dan Menteri Larut bersama-sama dengan pembesar-pembesar Perak yang berpangkat rendah dari kerabat Abdullah untuk menandatangani perjanjian yang disimpulkan sebagai Perjanjian Pangkor. Abdullah menjadi sultan dan bersetuju untuk menerima seorang residen Britain. Beliau merupakan pewaris yang sesuai, bijak dan bersikap pro-Eropah dan tidak dibenarkan membuat tuntutan
kerana gagal menghadiri pengebumian seolah-olah mempraktikkan keremehan para rasionalis zaman Victoria. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat kesalahan pada perkataan berjaya. Perkataan berjaya dilihat dieja menggunakan huruf besar, sedangkan perkataan tersebut tidak berada di tengah-tengah ayat dan tidak dikategorikan sebagai kata nama khas. Oleh itu, huruf B pada perkataan berjaya perlu dieja menggunakan huruf kecil. Kesalahan yang sama juga dilihat berulang, iaitu berlaku pada perkataan sultan. Namun, sultan boleh bertukar menjadi kata nama khas sekiranya ditambah dengan perkataan lain seperti Sultan Ahmad ataupun Sultan Perak. Jika perkataan tersebut ditambah, maka sultan perlu dieja menggunakan huruf besar kerana merujuk kepada kata nama khas. Tetapi jika hanya terdapat perkataan sultan sahaja, ia tidak merujuk kepada kata nama khas dan perlu dieja menggunakan huruf kecil. Jika ditambah dengan frasa nama, maka huruf S dalam perkataan sultan tersebut perlu dieja menggunakan huruf besar. Akhir sekali, pandangan Winstead ini jelas menunjukkan beliau menolak kewibawaan perundangan Islam. Beliau hanya meletakkan kewibawaan tersebut kepada undang-undang kekeluargaan sahaja, tetapi bukan merangkumi keseluruhan hidup. Berdasarkan ayat tersebut, Islam dieja menggunakan huruf besar, iaitu huruf I perlu dieja menggunakan huruf besar kerana Islam merujuk kepada kata nama khas bagi agama. Walaupun perkataan tersebut tidak berada pada permulaan ayat, namun perkataan tersebut tetap perlu dieja menggunakan huruf besar kerana telah memenuhi syarat yang menjadi kata nama khas. Baiklah, saya akan teruskan dengan analisis pada grafik berikut. Ayat yang pertama, beliau merupakan pegawai Inggeris yang berusaha melakukan penyelidikan tentang bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beliau menjadi kesalahan dalam ayat ini kerana B dieja dengan huruf kecil. Sepatutnya B dalam perkataan beliau harus ditulis pada huruf besar kerana berada di awal ayat. Kesalahan seterusnya, perkataan Inggeris yang. Inggeris yang merupakan perkataan yang berasingan. Jadi, Inggeris dan yang harus dijarakkan. Ayat yang kedua ialah menghasilkan dua buah kamus yang dianggap lengkap oleh beberapa orang sarjana. Yang pertama, A Practical Modern Malay English Dictionary, dan yang kedua, An Unabridged English Dictionary. Kesalahan yang sama turut berulang dalam ayat ini, iaitu perkataan menghasilkan. M dalam menghasilkan harus dieja dengan huruf besar kerana berada di awal ayat. Kesalahan kedua juga turut berulang, iaitu yang dianggap. Yang dianggap merupakan perkataan berasingan, jadi harus dijarakkan. Ayat yang ketiga, beliau menghasilkan
A History of Classical Malay Literature serta menyunting Hikayat Bayan Budiman, Misa Melayu dan Hikayat Anggun Cik Tunggal. Huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan, bangunan, syarikat, jabatan, jalan, taman perumahan. Cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar seperti yang terdapat dalam ayat yang ketiga ini. Hikayat Bayan Budiman, Misa Melayu dan Hikayat Anggun Cik Tunggal. Berdasarkan grafik ini, kesalahan sama terdapat pada semua ayat, iaitu huruf pertama pada awal ayat dieja dengan huruf kecil. Sepatutnya huruf pertama pada awal ayat harus dieja dengan huruf besar. Ayat yang seterusnya ialah beliau dilantik menjadi penolong pengarah pelajaran dan ditugaskan untuk meneliti dan membuat kaji selidik tentang pendidikan vernakular. Kesalahan yang terdapat dalam ayat ini ialah kaji selidik. Kaji selidik harus dieja jarak kerana kedua-duanya perkataan yang berbeza. Ayat yang seterusnya ialah Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim ditubuhkan pada 1922. Huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan, bangunan, syarikat, jabatan, jalan, taman perumahan, cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar seperti yang terdapat dalam ayat tersebut, iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris. Baiklah, berdasarkan grafik ini, saya akan teruskan bacaan pada ayat kedua. Membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak dan bahasa Kentakbong. Kesalahan yang terdapat dalam ayat ini ialah Bumiputera. Huruf pertama, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa harus dieja dengan huruf besar. Huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang, di, ke, dan atas ditulis dengan huruf kecil seperti mana terdapat dalam ayat yang saya bacakan, iaitu Sabah dan Sarawak dan bahasa Kentakbong. Ayat yang seterusnya ialah menjadi pengarah projek University of Malaya English for Special Purpose, dan hasil projek ini ialah sebuah buku bersiri Reading for Academic Study 1 and 2 dan Reading Project Science. Huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat harus dieja dengan huruf kecil seperti yang terdapat dalam ayat tadi, iaitu pengarah. Ayat yang pertama dalam grafik ini ialah menjadi ahli jawatan kuasa tetap bahasa Melayu JKTBM sebelum MBIM. Semua huruf yang berbentuk singkatan nama khas harus dieja dengan huruf besar seperti yang terdapat dalam ayat ini,
Ahli Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu. Seterusnya, pembentukan akronim nama khas hasil pencantuman huruf awal setiap kata dalam rangkai kata atau frasa hendaklah dieja dengan huruf besar seperti yang terdapat dalam ayat pertama ini, JKTBM dan juga MBIM. Ayat yang seterusnya iaitu semasa permulaan kerjasama kebahasaan dengan Indonesia yang menghasilkan sistem ejaan bersama yang dilancarkan serentak di Kuala Lumpur oleh Tun Abdul Razak dan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada 16 Ogos 1972. Huruf pertama dalam nama geografi dan nama tempat seperti negeri, negara, daerah dan taman perlu dieja dengan huruf besar seperti terdapat dalam ayat tersebut, iaitu Indonesia, Kuala Lumpur dan Jakarta. Ayat yang seterusnya ialah pedoman pembentukan istilah yang dilancarkan serentak di Kuala Lumpur dan Jakarta pada 30 Ogos 1975. Huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, hari perayaan dan kebesaran serta peristiwa bersejarah perlu dieja dengan huruf besar seperti terdapat dalam ayat tersebut, iaitu Ogos. Ayat yang seterusnya ialah beliau juga menghasilkan buku Bahasa Diraja dan ia merupakan karya ilmiah yang pertama yang pernah ditulis dalam bahasa Malaysia. Kesalahan yang terdapat dalam ayat ini ialah perkataan ia. Ia tidak boleh digunakan untuk merujuk kepada benda, perkara ataupun konsep. Ia hanya digunakan untuk menggantikan nama orang atau haiwan. Perkataan yang sesuai untuk menggantikan perkataan ia ialah karya tersebut. Ayat yang betul ialah beliau juga menghasilkan buku Bahasa Diraja dan karya tersebut merupakan karya ilmiah yang pertama yang pernah ditulis dalam bahasa Malaysia.